Waya dan ia Ishruna sifatan. Waya dan iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana wajib di atas kita orang mukallaf mengetahui satu persatu, yakni atas jalan tafsir. Dengan maknanya mengetahui akan sifat-sifat yang wajib, mengetahui serta i'tiqad sifat-sifat yang tersebut adalah perkara yang diwajib pada syarak, dan setengah daripada perkara yang mewajibkan kita orang mukallaf oleh syarak. Dengan maknanya diberi perkara di atas i'tiqad yang tersebut, dan disiksa berdosa dan siksa sekiranya kalau tidak i'tiqad seperti yang tersebut. Sebab i'tiqad dengan maksud ada Allah Subhanahu wa ta'ala, i'tiqad dengan wajib ada Tuhan adalah perkara yang wajib pada syarak. I'tiqad bahawa Allah Ta'ala itu sendiri adalah perkara yang wajib pada syarak, hingga seterusnya. Maka kita maklum bahawasanya perkara yang wajib pada syarak itu ialah perkara yang diberi pahala di atas mengejanya, diberi pahala kerana mengerjakannya, dan disiksa dengan sebab berdosa di atas tinggal. Maka dengan sebab wajib pada syarak, maknanya begitu. Dalam keadaan begitu, syarak mewajibkan kita mengetahui dan i'tiqad dengan sifat-sifat yang tersebut. Lalu itu boleh dikatakan diberi pahala kepada mukallaf atas i'tiqad bahawa Tuhan itu zat yang wajib ada, dan diberi pahala atas kepada mukallaf atas i'tiqad bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang qadir, Tuhan yang bersifat dengan sifat. Dan sebaliknya, dan disiksa akan mukallaf di atas tidak beriktikad dengan perkara itu. Dengan ini berdosa oleh mukallaf kalau tak iktikad bahawa Tuhan itu wajib ada. Berdosa oleh mukallaf kalau tak iktikad bahawa Tuhan itu sendiri, sebab mana wajibnya itu. Dengan sebab satu-satu itu dikatakan satu i'tiqad. Satu i'tiqad wajib kita kena i'tiqad, haram berdosa kalau tidak i'tiqad mengikutnya. Maka setengah daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib pada syarak kita i'tiqad dan kita mengetahui dengannya ialah 20 sifat. Setengah daripadanya ialah al-wujud. Al-wujud wahia al-wujud wahia, dan ia 20 sifat itu ialah al-wujud hingga seterusnya. Jadi wujud sampai kaum mutakallim. 20 ialah wujud sehingga sifat kaum mutakalliman. Itu perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita orang telah kena tahu atas jalan tafsir serta dalilnya. Yang pertama ialah wujud. Maklum terjemah dia ialah ada, tetapi wujud di
di sini ialah wujud yang wajib. Nah, sebab wujud Allah Ta'ala, seperti kita maklum bahawasanya wujud Allah Ta'ala itu adalah wujud yang wajib. Wujud yang wajib dengan maknanya lawan dia mustahil dia ialah adam, ketiadaan. Apabila wujud itu wajib, maka lawan dia mestilah mustahil. Maka jika kita wujud yang wajib ialah wujud Allah Subhanahu Wa Taala, ialah wujud dipanggil dengan nama kata wujud zati. Al-wujud yani al-wujud zati, wujud zati. Wujud zati dengan maknanya ada dia, tidak ada permulaan. Dia tidak ada permulaan dan juga tiada kesudahan. Ada dia, ada Allah Ta'ala. Wujud zati itu ialah wujud yang tidak ada permulaan bagi wujudnya dan tiada kesudahan bagi wujudnya. Dengan bahasa Arab katanya wujud yang wajib itu ialah wujud yang tidak terdahulu oleh adam yang sabit dan tidak disudahi dengan adam yang lahir. Jadi tak seperti ada kita sekarang, tak seperti ada kita sekarang. Kerana ada kita sekarang ni adalah ada yang harus, seperti kita sebut tadi kan, ada kita, ada yang harus boleh diganti dengan tak ada. Maka ada kita, ada yang harus, maka ada kita sekarang diduduki oleh tiada, diduduki oleh tiada. Maka tiada yang sebelum ada itu dikatakan adam sabit. Sebabkan kita sekarang ada, tapi belum pada ni kita tidak ada. Maka tidak ada kita belum pada ada itu dipanggil kata adam sabit. Panggil kata adam sabit, mana adam yang terdahulu di atas wujud. Maka kita sekarang apabila ada sampai ajalnya, apabila sampai ajalnya Allah Ta'ala meniadakan kita. Apabila Allah Ta'ala meniadakan kita, maka jadi tak ada lah kita. Maka tak ada tidak selepas pada wujud itu dipanggil dengan kata adam lahir. Adam lahir ialah adam ketiadaan yang menghubungi, adam yang menghubungi akan ada. Jadi marhalah-marhalah jalanan kita daripada asal tak ada kepada ubah kepada ada, dan diubah pula kepada tiada. Jadi asal ketiadaan diubah kepada ada, dan daripada ada diubah kepada tiada. Jadi maknanya kita ni ada wujud, ada kita ni wujud, apa dia ada wujud, ada. Maka ada satu, dua, tiga kan. Ada wujud, ada. Mana satu, dua, tiga. Lepas tu kalau kita tinggal nombor dua, satu yang bagi sabit, bagi dua, mana satu, dua, daripada dua. Tiga selepas pada dua, tiga selepas pada dua, kita kata tiga tu lahir bagi dua.
bagi paham panggilan sabit dan lahir. Satu banding dengan dua, satu sabit yang menguruti akan dua. Tiga adu dengan dua. Tiga kalau kita banding dengan dua, maknanya tiga itu lahir yang menghubungi, yang menghubungi akan dua. Jadi wujud kita sekarang ialah wujud selepas pada adam yang sabit. Wujud ada kita sekarang ada kemudian daripada adam yang sabit. Selepas pada wujud kita sekarang akan disambung, akan diubah kepada adam pula, akan diubah kepada adam pula. Adam selepas pada wujud bagi adam lahir yang menghubungi. Itu adam itu wujud kita. Dan sebab wujud kita bukan asal, wujud kita bukan asal, bukan wujud kita selepas daripada ketiadaan. Dan sebab itu jadi tilik kepada asalnya kita tidak ada dan sekarang kita ada. Maka tak bolehlah kita nak kata ada kita tu ialah ada yang wajib. Dan sebab kalau kita kata ada yang wajib, wujud kita wujud yang wajib, ada kita ada yang mesti ada. Macam mana dulu kita tidak ada? Macam mana dulu kita tidak ada? Tak boleh nak kata wajib. Lalu tu wujud kita dikatakan wujud yang harus. Adapun wujud Allah Ta'ala ialah wujud yang wajib, ialah wujud yang zati. Dengan maknanya wujud Allah Ta'ala tidak dihubungi oleh adam dan tidak dihubungi oleh adam pula. Tidak terdulu oleh adam dan tidak dihubungi oleh adam. Itu dikatakan wujud zati. Kemudian sifat yang kedua dan yang ketiga al-qidam wal-qidam wal-baqa. Wal-qidam wal-baqa. Qidam. Jadi sini kita dalam huraian sifat wujud zati. Apa makna wujud zati? Wujud yang tidak terdahulu oleh adam dan tidak dihubungi oleh adam. Maka qidam di sini ialah qidam dan baqa. Sebenarnya makna qidam dan makna baqa ini dah masuk di dalam huraian sifat wujud tadi. Huraian sifat qidam dan huraian sifat baqa itu makna dia dah masuk di bawah pengertian bagi sifat wujud. Sebab wujud tadi wujud yang wujud Allah, wujud yang wajib, wujud yang zati, wujud yang tidak terdahulu oleh adam, adam sabit, dan tidak dihubungi oleh adam, adam yang lain. Maka baqa di sini ialah maknanya bukan terjemahnya bukan maknanya sedia, maknanya sedia lawannya baru, tetapi makna ketika kita tafsir akan makna qidam. Kalau orang tanya apakah makna qidam, apakah makna bagi baqa, maka kita jawab kata al-qidam ialah adamun awwaliyyati lil wujud. Adamun awwaliyyati lil wujud. Tiada permulaan bagi ada. Tiada permulaan bagi ada. Adamun awwaliyyati lil wujud. Tiada permulaan bagi ada.
ada. Tiada permulaan bagi ada. Dia kita jumpa kita berarti permulaan. Sebuah permulaan dengan sebelum pada nak mula itu dia akan jadi ulang. Tengok 1 Ramadan. 1 Ramadan kita mulai puasa kan. 1 Ramadan kita mulai puasa. Belum nak mulai itu apa dia? Tak puasa. Sebab kata permulaan belum pada nak mulai itu benar dia. Tengok 1 Ramadan ialah hari yang pertama yang kita mulai puasa. Maknanya belum pada Ramadan kita tidak puasa. Ambil. Belum nak mulai, dengan mulai itu belum. Maknanya kalau cakap kata saya baru mulai belajar pada ini hari, saya baru mulai belajar pada ini hari, maknanya yang hari 8 tahun tak pernah belajar. Saya hari ini baru tahu hari ini, maknanya sebelum pada ini tak tahu. Jadi betul kalau kita tidak kepadanya ada permulaan bagi ada permulaan sabit, permulaan bagi ada, mana belum pada nak mulai ada tu dia tidak ada, dia tidak ada. Sebab tu kan boleh kata mulai ada, sebab tu kita yang baru kata benda yang ada permulaan bagi ada, benda yang ada permulaan bagi ada. Dengan maknanya belum nak mulai ada tu dia tidak ada. Dengan mana katanya tidak ada dulu, selepas tu barulah ada. Tetapi kidam ialah menafikan adam yang sabit tadi. Kidam ialah menafikan adam yang sabit. Al-baqa ialah menafikan adam yang lahir, yang kita maklum daripada sifat wujud tadi. Wujud zati ialah wujud yang tidak terwujud oleh adam sabit dan tidak disambungi oleh adam yang lahir. Maka apabila kita pilih makna kidam ke adam organik yang wujud, tidak ada permulaan bagi wujud, maknanya nafi adam sabit daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-baqa mana adam al-akhiriyati wujud. Kalau baqa maknanya adam al-akhiriyati wujud. Tidak ada kewujudan, tidak ada wujud, tidak ada wujud bagi wujud. Mana ada wujud tak putus-putus, tidak diubah daripada ada kepada tiada. Maknanya al-baqa ibarat daripada nafi adam yang lahir. Sebab itulah katanya huraian sifat qiyam dan huraian makna qiyam dan makna baqa itu dah masuk di dalam pengertian bagi sifat wujud. Pengertian sifat wujud dan apabila kita faham makna wujud, faham makna baqa dan juga faham makna qiyam, kalau kiranya cukup dengan faham, cukup untuk tak berhajat dan kita kepada sebutkan qiyam, sebutkan baqa. Kalau cukup faham betul-betulnya dengan semata-mata kita faham kata wujud Allah ialah wujud zati, dengan maknanya tidak terdahulu oleh adam dan tak disulahi dengan adam. Di dalam itu pun dah ada makna qiyam di situ, dah ada makna baqa'nya di situ. Tetapi ulama apabila menyatakan sifat Allah Subhanahu wa taala, biar mereka
tidak memadai dengan dilalah iltizam. Mereka tidak memadai dengan dilalah iltizam. Bahkan mereka perlu kepada menjelaskan satu persatu dalam akidah berakidah yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu walaupun tidak dan dipaham daripada mana wujud, walaupun bakok dah dipaham daripada mana wujud zati, tetapi tak memadai, perlu kepada hajat kepada asingkan. Sebut juga qiyam salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ialah qiyam. Setengah daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ialah al-baqa. Padahal kedua-dua ini dah masuk di dalam makna al-wujud. Gitu ya. Jadi kadang-kadangnya tiga sifat itu kalau kita nak kumpulkan di dalam satu huraian pun dah cukup. Gitu ya. Yang keempatnya, wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sifat yang ketiga ialah wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan yang ketiganya sifat mukhalafat lil hawadis. Dia sebenarnya kalau kita pilih itu jadi nilainya itu jadi lain. Di sini dia tidak cuba kita berarti pada sebutan cakapan dia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga datangkan dengan alif lam. Al-wujud, al-qiyam, al-baqa. Datangnya sifat yang keempat, tidak kata nak bagi sama dengan al-wujud, al-qiyam, al-baqa, mesti kena kata al-mukhalafah lil hawadis. Nak bagi sama kena kata al-mukhalafah lil hawadis. Juga sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi, mesti kena kata al-qiyamu binafsi. Al-qiyamu binafsi. Tetapi misalnya di sini tidak begitu. Bahkan yang apabila sifat mukhalafah itu dia tidak datangkan dengan alif lam, bahkan datang dengan dhamir. Wa mukhalafatuhu ta'ala wa qiyamuhu ta'ala. Kalau kita nak bagi jadi sama, tidak pun datang dengan al-lam kesemua, al-wujudu, al-qiyamu, al-baqa'u, al-mukhalafatu lil hawadis, al-qiyamu binafsi. Kalau nak bagi sama pada ilah, tidak pun datang dengan dhamir kedua-dua, dengan maknanya kata wujuduhu, qiyamuhu, baqa'uhu, mukhalafatuhu, dan seterusnya. Asalnya begitu. Sebab apabila di sini kita dapat perhati, dapat faham bahawasanya dia kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maknanya kalau kita balik dengan al-wujud, jadi al-wujud ada, tetapi tidak ada isim dhamir yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mukhalafatuhu ada
dengan kata mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Kita boleh ubah-ubahkan cakapan. Kita boleh ubah-ubahkan cakapan dengan sebab dia datang sekali dengan Allah, datang sekali pula dengan isim. Padahalnya maksudnya sama. Maksudnya datangkan dengan Allah, datangkan dengan Allah untuk tafanun lil ibarah. Untuk tafanun lil ibarah maknanya untuk berbagai-bagai, bermacam-macam, berbagai-bagai ibarat. Tak nak jenis dari cakapan dia. Pada maksud sama saja. Sebab al-wujudu ada. Kalau kita tanya ada siapa? Ada siapa? Ada orang. Al-kidam sedia siapa? Jawabnya sedia Allah. Al-baqa kekal siapa? Kekal Allah. Jadi kalau nak itu kena ada wujuduhu ta'ala, kena bagi sama wujuduhu ta'ala, kidamuhu ta'ala, baqa'uhu ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala, qiyamuhu ta'ala. Satu makna saja. Bagaimana di mukhalafah ada dhamir al-wujud dulu, boleh ada dhamir juga sebab kita naknya bahasa wujudullah, al-qidam qidamullah, al-baqa baqa'ullah. Bila situ daripada di sini kita boleh faham bahasanya ada al-wujud al-alam di situ adalah ganti daripada mudhafun ilaihi daripada alam pada al-wujud adalah ganti daripada mudhafun ilaihi. Asalnya wujuduhu ta'ala, asalnya wujuduhu ta'ala, qidamuhu ta'ala, baqa'uhu ta'ala, maka diubahkan daripada mudhafun ilaihi kepada jadi alam. Hazafkan alam, gantikan hazaf akan mudhafun ilaihi, gantikan dengan alam. Asal wujuduhu, hazafkan hu, gantikan dengan alam, jadi al-wujud. Itu sama saja. Yang keempatnya wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, wa mukhalafatuhu dan bersalahannya Allah subhanahu wa ta'ala lil hawadis akan segala perkara yang baik. Bersalahan Allah ta'ala akan segala perkara yang baik. Maknanya dia ialah adamun mumasalatihi lil hawadis, adamun mumasalatihi lil hawadis, tidak bersamaan Allah Ta'ala akan segala perkara yang baru. Dengan maknanya tidak bersamaan oleh Allah Ta'ala akan yang baru. Dengan maknanya sekali lagi, maknanya zat dia tak sama dengan zat yang baru. Zat Allah Ta'ala itu tak sama serupa dengan zat yang baru. Sifatnya, sifat Allah Ta'ala tak sama, tak serupa dengan sifat-sifat yang baru. Satu lagi, perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan perbuatan perkara yang baru. Sebab bersalahan pada zat dan pada sifat dan pada af'al, pada perbuatan. Bersalahan pada zat, bersalahan pada sifat, bersalahan pada perbuatan. Dengan maknanya zat Allah tak sama, tak serupa dengan zat yang baru. Iaitu bersalahan pada zat.
perbuatan dengan maknanya perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan yang baru. Itu makna bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ialah nak menafi akan bersamaan Allah Ta'ala sifatnya, zatnya, perbuatannya dengan yang baru. Mukhalafatuhu ta'ala, kalimah ta'ala itu nak bagi tahu kata dhamir hu itu rujuk kepada Allah. Mukhalafatuhu menyalahi olehnya Allah Ta'ala, hal keadaan Allah Ta'ala itu Ta'ala maha tinggi. Jadi jumlah Ta'ala ialah fi'il madhi, jumlah ini jumlah hal, jumlah haliyah, hal pada dhamir hu yang rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhalafatuhu lil hawadis, lil hawadis akan apa yang hawadis jamak bagi hadisun, jamak bagi hadisun yang kalau yang baru, atau boleh juga bagi kata kalau yang akan makhluk. Jadi menyalahi Allah Ta'ala akan semua makhluk dengan makna saniyah, tidak sama pada sifat, pada zat dan pada perbuatan. Dia kita ni ada setengah kita panggil kita, diri kita ni boleh panggil makhluk, boleh panggil makhluk. Kita ni boleh juga kita panggil mungkin, benda mungkin boleh panggil kita, boleh. Boleh juga kita panggil hadis, benda yang baru. Dan juga kita ini boleh juga dipanggilkan alam. Boleh juga kita panggil dengan kata alam. Tetapi ulama tidak pilih kalimah alam, ulama tidak pilih kalimah makhluk, dan ulama tidak pilih kalimah mungkin. Padahalnya kalau kita pilih data diri kita ini boleh panggil hadis, boleh panggil mungkin, boleh panggil makhluk, boleh panggil alam. Tetapi perkataan yang paling layak di sini adalah hawadis. Sebab kalau katanya mungkin, benda mungkin ini tak mesti ada, kan? Benda mungkin tak mesti ada, benda mungkin dia tak mesti ada. Walaupun kalau apa-apa perkara yang tidak ada tetapi terima ada, ialah mungkin. Seperti hanya orang mandul tadi, seperti hanya orang mandul memang tidak ada tetapi terima ada, sah ada, terima ada, maka hanya orang mandul itu apa? Kalau yang mungkin. Hanya orang mandul kalau yang mungkin, tapi soalnya ada ke tidak? Ada ke tidak? Jawabnya tidak ada. Ada ke tidak? Jawabnya tidak ada. Maka dengan sebab setengah-setengah daripada benda mungkin itu kalau yang tidak ada, tetapi Allah Ta'ala ialah zat yang ada, maka apabila nak buat bandingan, nak cerita katanya zat Allah tak sama dengan zat yang zat Allah ada. Kita nak kata sama baik, kita nak kata tak sama baik, dia kena ambil benda yang ada juga. Dia kena ambil benda yang ada juga. Zat Allah tak sama dengan al-hawadis. Sebab hadis perkara yang dimengerti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang baru maknanya kalau yang besar tak ada, tetapi sudah dimengerti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang munasabah di sini guna dengan kalimah al-hawadis.
panggil mungkin, boleh panggil mungkin, sebab ini kepada harus ada, harus tiada, kita panggil mungkin. Tetapi anak orang ngandung tadi tak boleh panggil makhluk, tak boleh panggil makhluk, sebab Allah Ta'ala tidak menjadikan dia. Tak boleh makhluk, tak boleh panggil makhluk, dan tak boleh panggil hawadis, tak boleh panggil yang baru, sebab tidak dibantu oleh, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah itu pilih kalimah bil hawadis. Terusnya, dan seterusnya, wa qiyamuhu ta'ala bi nafsi, wa qiyamuhu ta'ala bi nafsi, wa qiyamuhu ta'ala bi nafsi, dan sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Kalau kita ikut terjemahnya, yang ada tulis terjemahnya, dan berdirinya Allah Ta'ala binafsi, dengan sendiri, dan berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Maka apabila pilih kepada makna terjemahan dia betul-betul berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, kalimah qiyam, kita maklum berdiri seperti kita berdiri salat. Berdiri nak kena ada kaki, dan daripada berdiri dengan sendiri, maknanya dia sekarang kalau nak bagi betul-betul betul-betul dengan cakapan dia, kita sekarang duduk. Kita duduk. Apabila duduk tunggu waktu salat, apabila bilal qomat, apabila bilal qomat, kita pun bangun bumi, kita pun berdiri. Berdiri kita dengan tidak ada siapa tolong akal kita. Itulah betul-betul makna berdiri dengan sendiri. Dengan makna, dengan sebab makna itu tidak dikandalkan, bahkan makna itu tidak mustahil pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdiri dengan kaki, berdiri betul, pada berdiri itu dengan sendiri, dengan tidak ada siapa membantukan dia, itu adalah perkara yang makna yang tak dikendaki di sini. Dan lebih lagi makna itu adalah perkara yang mustahil atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebab makna seperti itu tak dikendaki, dan itu berhajat kepada tafsir akan murad dengan kata yang ta'ala binafsi, dan itu dia tafsir dengan kata ay la yaftahi, ay tidak maklum haraf tafsir, haraf tafsir. Tafsir makna yang ta'ala binafsi ay la yaftahiru ila ma'adin wala ila mukhassisin. Maka sebut kata yang ta'ala binafsi, makna dia la yaftahiru. Kita nak terjemah dengan kata berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, terjemah kepada makna Melayu dengan kata hidup. Tetapi jangan kita pakai makna zahir itu salah. Yang kita naknya sebut kata dia Allah Ta'ala binafsi, maknanya makna yang dikandalnya ialah la yaftahiru ila mahadin wala mukhassisin. Maknanya ay la yaftahiru, tak berkandak, tidak berkandaknya Allah Ta'ala, la yaftahiru, tidak berkandaknya Allah Ta'ala ila mahallin, yani kepada zat. Mahal dengan makna zat, mahal dengan makna zat, bukan makna tempat.
harusin fa'ilin, fa'ilin yang menjadikan, yang menjadikan. Jadi maknanya qiyamuhu ta'ala binafsi, murad dianya makna yang dimiliki dengan kata qiyamuhu ta'ala binafsi itu ialah Allah Ta'ala, Tuhan kita itu tak berhajat kepada zat, dan Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada yang menjadikan. Sebab kita maklum bahasanya Allah artinya Tuhan kita ialah suatu zat. Tuhan kita ialah suatu zat yang wajib ada. Makna qiyamuhu ta'ala itu kembali pada perkataannya, Tuhan itu ialah suatu zat yang wajib ada. Suatu zat, zat lawannya, zat lawannya sifat, zat lawannya sifat. Tuhan kita ialah suatu zat yang wajib ada. Suatu zat yang wajib ada, yang wajib ada, lawannya yang harus ada. Suatu zat yang wajib ada. Tuhan kitanya ialah suatu zat, bukan sifat. Suatu zat maknanya bukan sifat. Suatu zat maknanya bukan sifat. Yang wajib ada maknanya bukan harus ada. Lepas tu kita ingat balik, zat lawannya sifat, wajib ada lawannya harus ada. Kalau harus ada maknanya dia baru. Kalau harus ada maknanya dia baru. Setiap benda yang baru berhadap kepada yang menjadi. Setiap kalau yang baru berhadap kepada yang menjadi. Setiap kalau yang harus ada, setiap kalau yang baru berhadap kepada yang menjadi. Maka soalnya Allah Ta'ala qadim ke baru. Zat Allah Ta'ala itu qadim ke baru. Tentu jawab katanya qadim, sebab sifat dia tadi, sifat kita tadi. Zat Allah Ta'ala itu zat yang qadim. Apa makna qadim? Apa makna qiyam? Apa makna qiyam? Tiada permulaan bagi ada. Tiada permulaan bagi ada. Dengan apabila ada dia bukan diduduki oleh tiada, maka dengan sebab itulah tak berhajat kepada yang menjadi. Sebab yang berhajat kepada yang menjadi ialah benda yang tidak ada. Sebab kita mahu nak jadi akan benda yang tidak ada. Nak menjadi akan benda yang asalnya tidak ada kepada ada. Sebab menjadi ini maknanya mengubah daripada sifat tak ada kepada ada. Itu yang menjadi. Yang mana lawan dia ialah meniada. Yang lawan dia ialah meniada, maknanya mengubahkan akan ada kepada tiada. Mengubahkan benda yang ada daripada adanya kepada tiada. Itu panggil kata
dan meniada, maka apabila itu zat Allah Ta'ala tidak terbulu oleh adam. Qadim, zat Allah Ta'ala itu qadim, tidak terbulu oleh adam. Maka dengan sebab tidak terbulu oleh adam, dia sentiasa ada. Maka nak tanyanya, benda yang ada, yang sudah ada, boleh ke tidak nak mengajarkan? Tak boleh kan? Benda yang ada, boleh ke tidak nak mengajarkan dia? Tak boleh. Kita panggil sebab tahsilul hasil. Sebab tahsilul hasil, nak mengada, nak berkali mengada akan benda yang tidak ada kan? Sebab mengada itu ibarat daripada mengubah daripada tak ada kepada ada. Jadi kalau itu nak katanya mengada akan benda yang belum ada, meniada akan benda yang sudah ada, yang tengah ada. Maka dengan sebab Allah Ta'ala itu suatu zat yang qadim, tidak terbulu oleh adam, yang itu tak berhajatnya kepada yang menjadi, yang itu tak berhajatnya Allah Ta'ala kepada yang menjadi. Kenapa tak berhajat kepada yang menjadi? Sebab dia tidak didului oleh adam, sebab dia qadim. Lalu itu apabila kita pergi di situ, kita boleh tahu bahasanya makna kata wala ila muqassisin, dia akan kembali kepada urutan sifat tidak. Wala ila muqassisin, dan tidak berkandar kepada yang menjadi. Kalau tanya kenapa dia tak berkandar kepada yang menjadi, sebab dia qadim. Jadi maknanya wala ila muqassisin, ini kembali kepada pemberian uraian bagi sifat tidak. Itulah makna yang Ta'ala binafsi. Sekali lagi ambil kesimpulan, maknanya Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zat, dengan sebab dia zat. Kalau dia sifat, memang berhajat kepada zat. Seperti qudrat berhajat kepada zat. Tetapi Allah Ta'ala, Tuhan kita, bukan dia sifat, bahkan dia ialah suatu zat. Maka zat tak berkandar kepada zat. Yang berkandar kepada zat itu apa benda? Ialah sifat. Maka Allah Ta'ala, Tuhan kita, zat ke sifat? Zat. Maka memanglah tak berkandar kepada zat. Sebab itu katanya Allah ni siapa? Zat. Memang sebab kata zat itu makna zat tertakiru dengan mahmud, tak berkandar kepada zat. Sebab dia zat, dia bukan sifat. Kalau sifat memanglah berhajat kepada zat. La yaftakiru ila mahadin, tak berkandar kepada zat, sebab dia adalah zat, bukan sifat. Wala ila mufassisin, dan tiada berkandar kepada fa'il, kepada yang menjadi. Kenapa dia tak berkandar kepada yang menjadi? Sebab dia qadim. Sebab dia qadim, tidak terbulu oleh adam. Nak menjadi syaratnya jadi akan benda yang tiada ubah kepada jadi ada. Itulah kebenarannya sifat yang Ta'ala binafsi. Wal wahdaniyah, wal wahdaniyah. Sini kembali kepada asal. Apa dia? Datang dengan alif lam tadi. Tadi namanya kan
mukhalafatuhu yaquhu. Mari sini balik kepada asal datang dengan al-lam wal wahdaniyah. Apa makna al-wahdaniyah? Ay la saniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'al. Wal wahdaniyatu, dan sifat wahdaniyah, maka di sini pun beranjak kepada tafsir juga. Wal wahdaniyatu ay la saniyahu fi dzatihi, tiada yang kedua baginya, bagi Allah, fi dzatihi, fi dzatihi, pada zatnya. Tidak ada yang kedua. Apa makna tidak ada yang kedua? Apa makna tidak ada yang kedua? Satu. Jadi kalau kita dapat anak, misalnya kita dapat anak, kita bawa anak seorang, mana kita ni anak saya, patut orang lain, mana seorang lagi, kita jawab kata seorang lagi tidak ada, seorang lagi tidak ada. Apabila kata seorang lagi tidak ada, maknanya yang kedua seorang lagi, kalau ada seorang lagi jadi yang kedua kan. Ini tidak ada yang kedua, tidak ada yang kedua, maknanya ada satu saja. Tidak ada yang kedua, maknanya ada satu saja. Apabila dua tidak ada, tiga, empat pun lebih awal kan, lebih awal. Sebab dua ni sekurang-kurang jadi berbilang. Sebab dua sekurang-kurang jadi berbilang. Mana al-adad sekurang-kurangnya dua. Al-adad sekurang-kurangnya dua. 3, 4, 5, 6 tu ada orang. Jadi mana di sini tiada yang kedua baginya, bagi Allah Ta'ala, fi dzatihi, pada zatnya. Tafsir ini fi dzati, dengan titik kepada zatnya, dengan dititik kepada zatnya. Fi dzatihi, pada zatnya, jadi dengan dititik kepada zatnya. Tilik dengan ditilik kepada zatnya, tidak ada yang mendoroti. Maksudnya tilik kepada zatnya, tidak ada zat yang mendorot. Dengan maknanya tidak ada zat yang menjadi Tuhan yang satu lagi. Itu pada zat mana tidak ada zat yang lain yang jadi Tuhan juga seperti zat Allah Ta'ala, tidak ada. Jadi menafikan zat yang jadi Tuhan. La saniya lahu fi dzati, maknanya kita menafi zat yang satu lagi yang jadi Tuhan juga seperti Allah Ta'ala, tidak ada. Maknanya zat yang jadi Tuhan itu ialah satu saja, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang tiga, yang jadi zat yang jadi Tuhan tidak ada. Itu maknanya la saniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi, dan tiada pada sifatnya. Dengan maknanya sifat dia pun wahdaniyah juga, pada sifat juga. Wala fi af'alihi, dan tiada pada af'al. Jadi maksudnya
Wahdaniyat keesaan Allah. Wahdaniyat ialah menafikan perbedaan, menafikan perbedaan, menafikan perbedaan pada zat, menafikan perbedaan pada sifat, menafikan perbedaan pada af'al. Dengan mana sekali lagi zatnya zat yang satu, zatnya zat yang satu, sifatnya sifat yang satu, af'alnya af'al yang satu. Maknanya ini wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada af'al. Dengan maknanya zatnya zat yang satu, af'al sifatnya sifat yang satu, perbuatannya perbuatan yang satu. Perbuatan yang satu itu maknanya segala perbuatan tak lain tak bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain daripada Allah tidak ada menyandarkan perbuatan-perbuatan. Satu pada zat, dengan maknanya zat dia tidak bersusun daripada dua juzu. Itu makna kata nafi muttasil pada zat, dan tidak ada zat yang lain yang menjadi Tuhan seperti zat Allah Ta'ala. Itu nafikan mufasil pada zat. Wahdaniyat pada sifat, dengan maknanya nafikan muttasil pada sifat ialah bagi zat Allah Ta'ala itu satu sifat daripada satu jenis, satu sifat daripada satu jenis. Jadi sifat Allah Ta'ala yang banyak-banyak itu banyak jenis, banyak itu banyak jenis. Dengan maknanya bila kudrat satu jenis, satu jenis sifat, iradat satu jenis sifat, ilmu satu jenis sifat, hayat satu jenis sifat. Lepas kalau banyak pun banyak di mana? Banyak di jenis sifat. Kudrat satu jenis, iradat satu jenis, jenis mana? Jenis mana? Tetapi dalam satu jenis itu ada berapa? Ada satu saja, satu afrad. Dia pada jenis. Sama juga perbuatan kita. Duduk satu jenis perbuatan. Itu kita punya duduk satu jenis perbuatan. Suatu apa dia? Setengah daripada rukun salatnya dia duduk. Setengah daripada rukun salatnya duduk. Setengah daripada rukun salatnya ia duduk. Duduk tahiyat ke tahiyat akhir ke atau duduk antara dua sujud. Maka apa maksud yang kata duduk di situ ialah jenis duduk. Maksudnya itu jenis duduk. Yang mana rokok satu jenis perbuatan, yang mana berdiri satu jenis perbuatan, maknanya sujud satu jenis perbuatan. Maka dengan sebab duduk itu adalah satu jenis, maka apabila kita sembahyang selepas pada kita sujud kena duduk. Selepas pada kita sujud yang pertama nak kena duduk. Kalau kita duduk bersila, duduk sah pada dudukan. Lepas pada sujud yang pertama kita bangun duduk untuk baca hadis ini. Kalau duduk bersila atau duduk berlutut kaki, sah ke tidak sebenarnya? Atau kita duduk iftirash, kita duduk seperti duduk kaki, sah ke tidak sebenarnya? Sah. Sebab itu adalah duduk. Sebab yang mana selepas pada sujud yang pertama, bangkit daripada sujud pertama, namanya jenis duduk. Namanya jenis duduk.
jenis duduk. Kalau kata bersila, satu bagai daripada jenis duduk. Duduk juga. Kalau katanya tawarruk, satu jenis daripada satu bagai daripada jenis duduk. Kalau duduk kaki korban pun satu bagai daripada bagai duduk. Sebab tu kesemuanya sah. Yang namanya duduk antara dua sudut yang katanya kena duduk apa dia? Tawarruk, ya. Maka itu kaifiat yang aula. Bukan syarat kena itu, ialah kaifiat yang aula. Aula duduk masa ni duduk tawarruk, masa ni duduk iftirah, itu duduk yang aula saja. Yang kira yang kita bilang di dalam rukun-rukun salat itu ialah namanya jenis duduk. Mana-mana bagai duduk, mana-mana anwar dia, mana-mana bagai dia, mana-mana dia semua. Itu nak bagi faham katanya jenis itu lain. Maka kodrat kembali kepada asal masalah kita ni. Kodrat itu adalah satu jenis. Di bawah jenis itu ada nama dia pula, panggil afrad. Maka wahdaniyah pada sifat yang katanya kan muttasil pada sifat, dengan maknanya Allah Ta'ala tidak ada dua sifat daripada satu jenis. Tidak ada dua sifat daripada satu jenis. Maknanya ada dua kudrat, ada tiga iradat. Begitulah yang kita nak menafikan. Yang katanya kudrat, iradat sampai sifat kalam dan wujud, itu apa dia? Berbilangan pada jenis. Itu wajib. Itu adalah wajib yang mustahilnya berbilang dalam satu jenis. Mustahil Allah Ta'ala mempunyai dua kudrat, dua iradat, dan seterusnya. Itu ialah wahdaniyah pada sifat, ialah menafikan muttasil pada sifat. Lepas tu satu lagi, menafikan munfasil pada sifat, dengan maknanya tidak ada pada zat yang lain sifat kudrat yang seperti sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kudrat itu ada satu saja, ialah pada zat Allah Ta'ala, dan tidak ada pada zat yang lain daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat kudrat yang seperti sifat kudrat bagi zat Allah Ta'ala. Itu makna kata menafikan fasil pada sifat. Gitu ya. Dan satu kali lagi yang sepatut kita tahu di sini, pasal katanya ayat lazimiyah, tiada yang kedua baginya pada sifat. Mana tiada yang kedua. Kenapa dia tinggi kami dua? Sebab katanya dua itu sekurang-kurang berbilang. Sekurang-kurang berbilang, maknanya kalau satu tak bagi berbilang. Kalau satu tak bagi berbilang, dua tiga ke atas baru dikata berbilang. Sebab tak sama dengan kita cakapan kita kan. Kalau nak mulai bilang, nak mulai kira, kita mulai di satu, dua. Kita tak mulai di dua, kita mulai di satu, dua, tiga. Tetapi di dalam istilah kita di sini, satu tak bagi berbilang. Satu tak bagi berbilang, dua ke atas bagi berbilang. Betul dia
berbilang ni, bilangan ini dia cuba kita ingat ni, 2 atas pada 2, 3 atas pada 3, 4. Cuba kita tulis gitu, 2 atas. Cuba tulis gitu, 2, tapi itu lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan 2, 3, 4 ni tak tahu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai 1, 2, 3 sampai 10. Tak sampai pun dapat. Sampai 10 Cuba kita tengok di 5 bawah pada dia 1 langkah 4, atas pada dia 1 langkah juga. Campur 4, 6, 10, separuh 5 ni. Itu kalau yang ada, ambil yang bawah dan yang atas, campur 2 tu, dan ambil separuh 5. 4 di atas, di bawah, 5 di atas. Ambil 4 di bawah, 6 di atas, campur 2 tu jadi 10, separuh 10, 5. Lagi pula 5 tu turun 2 langkah, naik 2, turun 2, naik 2. Bawah pada 2, 5, 2 langkah, atas pada 5, 2 langkah. Bawah 2 langkah, 3, atas 2 langkah, 7, 3, 7, 10, separuh 5. Gitu. Lepas tu kalau kita turun 4 langkah, ada bawah, atas 4 langkah, 1, atasnya 9, atasnya 9, 1, 9, 10, separuh 5. Gitu. Lepas tu tengok 2 ada ke tidak sebelah bawahnya? Bawah pada 2 ada ke tidak? Ada. Ambil bawah pada 2, ambil atas pada 2, 1 langkah, 1 dan 3. Bawah pada 2, 1, atas pada 2 tu ialah 3, 3, 1, 4, separuhnya 2. Maka 1 ambil di bawah, tak ada. Ada di atas saja, di bawah tak ada. Sebab tu 1 tak kata adat. Sebab tu 1 tak kata berbilang. 2, 3 ke atas barulah kata berbilang. Sebab berbilang itu ialah ibarat daripada separuh daripada perhimpunan yang atas dan yang di bawah. Bilangan-bilangan itu ialah ibarat daripada separuh bagi perhimpunan barang bilangan yang di atas dan bilangan yang di bawah. Perhimpunan maknanya separuh daripada yang hasil daripada perhimpunan yang atas dan yang di bawah. Itu dia bagi berbilang. Sebab itulah 1 tak panggil berbilang. Mulai berbilangnya ialah 2 ke atas.
Sebab tu di sini dia tafsir wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Katanya tiada yang kedua. Kenapa dia mulai di yang kedua? Di sini kita boleh jawab. Di sini kita boleh jawab. Kalau tanya kenapa mulai di dua, sebab dua ada yang sebelah bawah, ada pun satu tidak ada yang sebelah bawah. Sebab adat ini ialah separuh daripada perhubungan yang di atas, bilangan yang di atas dan bilangan yang di bawah. Ada pun satu tidak ada bilangan yang di bawah. Maka dengan sebab sesuatu tak bagi kata bilangan, tak masuk dalam katanya adat pada istilah kita. Seterusnya, fahadihi sittu sifatin, fahadihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Fahadihi maka bermula ini enam sifat yang telah sebut. Fahadihi maka ini, hadhihi sifatu, hadhihi sifatul mazkuratu, hadhihi sifatul mazkuratu, maka bermula ini sifat-sifat yang telah sebut daripada wujud sampai wahdaniyah. Sittu sifatin ialah 6 sifat. Itu adalah 6 sifat. Kita dah habis 6 sifat, mulai pada wujud sampai wahdaniyah dan 6 sifat. Al-ula nafsiyatun. Al-ula ini as-sifatul ula. Al-ula as-sifatul ula, bermula sifat yang pertama. Al-ula as-sifatul ula nafsiyatun, ia sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, wajah dan ia sifat nafsiyah. Al-wujud ialah sifat wujud. Jadi maknanya wujud itu ialah sifat nafsiyah. Dengan maknanya sifat nafsiyah, nafsun, nafsiyah, nafsun nisbah kepada nafsun, nisbah kepada nafsun, nafsun dengan mana zat, nafsun dengan mana zat, nafsun dengan mana zat. Seperti kita belajar di dalam ilmu pada bab tauhid. Pada bab tauhid dia kata ja'a zaidun nafsuhu, ja'a zaidun nafsuhu, maknanya zatuhu, diri. Dengan maknanya sini nafsiyah dengan nisbah kepada nafsun dengan mana zat. Maknanya wujud itu ialah sifat zat. Wujud itu ialah sifat yang dewasa kepada zat. Dengan maknanya tak boleh nak faham, tidak boleh nak faham akan zat melainkan bersifat dengan wujud. Tak boleh kita nak faham akan suatu zat melainkan bersifat dengan wujud. Kita ni tak boleh panggil zat kalau tidak ada wujud, kalau tak ada.
kalau tak ada maka tak dikatakan zat. Kita tak dikatakan zat, melainkan benda itu bersifat dengan wujud. Dengan maknanya kalau tak bersifat dengan wujud, kita tak boleh nak faham, nak ta'akul akan diri zat itu. Cuba macam ni, ada siapa yang musuh, contohnya kita musuh kan, contohnya kita musuh. Cuba tanya, cuba gambarkan adik kita, contohnya kita musuh. Cuba gambarkan adik kita macam mana? Boleh adik saya, boleh kata, tapi cuba gambarkan macam mana rupa lelaki ke perempuan. Dia dah masuk adik pada dia, ada ke tidak? Tidak ada. Dia boleh tergambarkan dalam dia, boleh sebut di mulut tu boleh. Saya kalau saya ada adik, padahal dia dah masuk. Saya kalau ada adik perempuan, saya kalau ada adik lelaki, bini boleh nak sebut di mulut, nak khayal begitu. Tetapi pada tanya adik kau itu lelaki, putih ke hitam, besar tak boleh nak bayangkan. Sebab bukan ada. Sebab bukan ada. Dengan sebab itulah dia bagi sifat wujud ini adalah sifat zat, sifat yang nafsiyah, tak boleh nak berhenti akan zat, suatu zat melainkan bersifat dengan wujud. Tak boleh kita nak bayangkan suatu zat itu melainkan dia bersifat dengan wujud. Itu sebab tu kalau tanya orang yang masuk adik yang lelaki atau perempuan, besar, hitam atau putih, comel ke tak comel, dia tak boleh menjawab. Dia tak nak boleh menjawab sebab tidak wujud bagi adiknya. Gitu ya. Sebab tu kita bagi sifat nafsiyah kepada wujud. Sebab tak boleh ta'akul, tak boleh ta'akul akan zat, melainkan zat itu bersifat dengan wujud. Wal khamsatu ba'daha ba'da wujud, itu wajib kepada wujud. Wal khamsatu ba'daha ba'da wujud, wajib pada wujud akibat sifat. Walaupun wujud itu muzakkar, wujud itu muzakkar, dhamir muannas, wujud muzakkar, muannas. Asalnya dhamir muannas tak boleh rujuk kepada muzakkar. Dhamir muannas tak boleh rujuk kepada dhamir muannas tak boleh rujuk kepada muzakkar, dhamir muzakkar tak boleh rujuk kepada muannas. Tetapi di sini boleh sebab wujud tilik kepada dia adalah nama bagi suatu sifat. Wujud itu sifat, ba'dal wujud, sifat wujud. Betul. Wal khamsatu ba'daha, dan bermula lima yang kemudian daripadanya, daripada wujud, salbiyatun, ialah sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat salbiyah maknanya sifat-sifat yang dibahasa kepada salbi. Salbun satu makna bagi dia apa dia? Satu makna dengan kalimah salbun apa dia? Seperti tadi, satu makna dengan nafsu ialah dan, satu makna dengan nafsu ialah dan, satu makna dengan salbun ialah nafyu. Satu makna dengan salbun ialah nafyu. Satu makna dengan salbun ialah nafyu.
mana sifat salbiyah, mana sifat yang dirasa kepada nafi, menidakkan, menafikan. Dengan sebab 5 sifat yang terdiri daripada qiyam, baqa, mukhalafah, qiyam, apa yang satu lagi, wahdanya, semuanya menafi akan makna dia. Makna satu-satu daripada 5 sifat itu menafikan kalau yang tak layak dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita ditafsirkan, apabila kita mentafsirkan makna qiyam, dalam tafsir makna qiyam itu menafikan kalau yang tak layak bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita tafsirkan makna qiyam, apabila kita tafsirkan makna qiyam, al-qiyam ialah apa dia? Adamul awwaliyati lil wujud. Adamul awwaliyati, tidak ada awal. Artinya tidak ada permulaan. Sebab kalau ada permulaan itu adalah baru itu adalah kekurangan. Bapa maknanya menafikan adamul akhiriyati lil wujud, ketiadaan akhir bagi adanya, tidak ada perhujungan bagi adanya. Tentu mukhalafah pun menafikan kalau yang tidak layak juga. Apabila kita tafsir, tidak ada sesuatu yang menyampaikan dengan zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Apa dia? Qiyamuhu binafsi pun tidak berkehendak kepada adamu iftiqar ila mahal ya'izat, adamu iftiqar ila mukhassisin yani fa'ilin. Itu makna dia nafi. Apa dia lagi? Wahadanya mana? Adam ta'abbud, tidak berdiam. Itu menafikan kami yang tak layak. Dia tak sama dengan sifat-sifat yang lain. Apabila kita tafsirkan makna dia dengan kudrat, apa makna dia? Bukan tidak benar, itu lawan dia, itu bukan, itu musawi bagi dia. Makna dia sifatun mawjudatun. Cuba tengok dalam kitab, suatu sifat yang ada, yang sedia, dengan dia Allah Ta'ala menjadikan akan makhluk ini. Itu makna tidak, makna kudrat, makna itu bukan tak umum. Dia tak sama dengan tidak makna tak baru, tidak ada permulaan. Apabila kita mentafsir akan makna dia, dia mentafsirkan makna dia itu menafikan akan kalau yang tak layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sama apabila kita tafsirkan makna kudrat. Apabila kita tafsirkan makna kudrat, kita kata sifatun mawjudatun, suatu zat yang ada, qadimatun yang sedia, qadimatun bidatihi ta'ala, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Ini seterusnya. Gitu. Itu kita tafsir mana tidak, mana kudrat. Kalau kita tafsir mana wujud, ialah halun wajibun, halun wajibatun lidzati madamati zatu ghairu mu'allilatin bi'illatin. Kita tafsir itu bukan ada wujud, ada bukan itu. Tetapi sifat kita watak ini maknanya apabila kita tafsirkan makna ini kepada mana nafi, adam, tidak ada permulaan akidah, tidak ada kesudahan, itu bapak, tidak ada yang menyerupai, itu mukhalafah, tidak berhajat kepada zat, tidak berhajat kepada yang menjadi, tidak berbilangan pada zat, pada sifat. Itu sifat salbiyah, ya. Bila seterusnya, summa yajibu lahu ta'ala sab'u
Summa kemudian summa yajibu lahu wajib pada akal, wajib pada akal, yajibu lahu lillahi ta'ala sab'u sifatin, 7 sifat, 7 sifat dari kemudian di sini kemudian dia panggil semua tertib al-dhikri, semua tertib al-dhikri, tertib pada sebut saja. Lepas pada kita belajar sifat wahdaniyah, nak belajar sifat apa pula. Sebab pada habis kita belajar sifat salbiyah, nak belajar sifat mana pula. Kemudian kita belajar pula sifat ma'ani, itu tertib pada sebut saja. Tak seperti 2 kemudian daripada 1, 3 kemudian daripada 2, 4 kemudian daripada 3, itu tertib susunan. Seperti kita katanya ayam dulu daripada ayam kemudian daripada ayam, itu tertib pada ada, itu tertib pada ada. Ini bukan tertib pada ada, hanya tertib pada sebut saja. Dengan maknanya pada wakil tidak bertertib. Jadi susunan 1, 2, 3 kita susun pada ketiga kita nak sebut. Takkan kita tak boleh nak sebut benda 7 kali sekaligus kan? Nak buat macam mana? 7 benda nak sebut sekaligus dalam masa yang sama, boleh ke tidak? Tak boleh. Kalau itu yang sebab tak boleh, lebih dari pulangnya di sini 20 sifat. Maka 20 sifat kita nak mulai sekaligus, boleh ke tidak? Tak boleh. Kalau itu kena lepas satu-satu, lepas satu-satu, kemudian sifat berwujud, kemudian kita nak belajar sifat kodul, lepas pada 3 kita nak belajar sifat kodul, 1 kemudian 1, itu maknanya tertib pada sebut saja. Maka kalau kita sebut 10, 9, 8, boleh ke tidak itu? Boleh tertib pada sebut saja. Tetapi pada wakil tak boleh itu tentang 8, 9, 10. Tapi kalau sebut kita sebut dalam jadi jumpa 10, jadi 2, 4, 3, 5, katalah ini tertib pada sebut saja. Bukan tertib katanya selepas pada Allah Ta'ala bersifat dengan 6 sifat yang tersebut, barulah Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Bukan maknanya itu. Maka tertib pada sebut saja. Dia tertib ni yang ada banyak. Tertib pada sebut, tertib pada ada, seperti ada anak kemudian daripada ada bapa, itu tertib pada ada. Ada kalanya tertib pada lazim manzum, tertib pada sebab musabab, sebab makan baru minum. Minum kemudian daripada makan lainnya kan. Kita makan ni apabila kita menghadapi hilangan, lainnya minum kemudian daripada makan, itu tertib pada perbuatan. Banyak bagai tertib, banyak bagai tertib. Seperti kita katanya basuh kemudian daripada mandi, basuh kemudian dari mandi, daripada mandi, bersih kemudian daripada basuh kan, bersih kemudian daripada basuh, itu tertib pada wakil, pada sebab musabab. Itu mana? Maka tak nanti di sini katanya summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin. Tertib pada mana? Bukan tertib pada adanya,
bukan tertib pada sebut saja. Gitu ya. Summa yajibu lahu ta'ala kemudian wajib baginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sab'u sifatin, 7 sifat. 7 sifat ini tusamma dinamakan sab'u sifatin, dinamakan 7 sifat ini sifatin ma'ani. Sifatin ma'ani nasab, sifatin nasab dengan kasrah, jamak muannas salim, jamak muannas salim nasab dengan kasrah, nasab maf'ul yang kedua bagi tusamma. Tujuh sifat dikatakan sifat ma'ani, dipanggilkan dengan nama kata sifat ma'ani. Panggil ma'ani sebab dia banyak, dia 7. Dia 7 bukan semuanya, dengan sebab 7 tu kita panggil ma'ani. Tetapi kalau satu tak boleh panggil ma'ani, kita panggil ma'na. Sifat ma'na dipanggil ma'ani sebab dia banyak. Jamak ma'ani jamak daripada ma'na, daripada jamak daripada ma'na. Kalau nak bagi betul cakapannya, kita kata kudrat sifat apa? Tak boleh kata sifat ma'ani. Nak bagi betul dengan kaedahnya, nak bagi betul dengan kaedahnya, kalau kudrat satu, kita kena kata sifatun ma'na, bentuk mufrad sifatun ma'na. Kalau banyak kudrat iradat ilmu lebih pada 3, sifatun ma'ani, sifatun ma'ani dengan bentuk jamak pula. Artinya kita kata kudrat itu setengah daripada sifat, setengah daripada beberapa sifat ma'ani, setengah daripada beberapa sifat ma'ani. Dia panggilnya begitu, kudrat iradat semua maksud bagi sifat ma'ani. Semua kalau ada pada kita manusia pun pada sifat ma'ani juga. Maka penglihatan mata kita pada sifat ma'ani, pendengaran yang ada kat telinga kita pun bagi ma'ani, akal kita pun bagi ma'ani juga. Bercakap, sifat kalam yang ada kita pun bagi ma'ani. Dengan dalilnya, apabila kita tengok dalam kitab fiqh dalam bab jinayah, apabila kita tengok di dalam kitab fiqh di dalam bab jinayah, apabila merosakkan, dia ada satu bahasanya merosakkan sifat ma'ani, jinayah pada sifat ma'ani mesti ada dia juga. Itu kalau kita belajar dalam bab jinayah dalam kitab fiqh, dia kata ada satu bahasa kata merusak pada sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani yang ada pada kita manusia ni, seperti sifat pendengar, dia potongkan lidah, atau dia bagi ubatan sehingga jadi keras bila tak boleh nak bercakap, maka dibayarkan dia, kena ada bayaran dia, sebab merosakkan sifat ma'ani. Apabila seorang itu merosak akan pendengaran, mesti dibayarkan dia, sebab itu panggil kata merosakkan sifat ma'ani. Dia panggil namanya di dalam kitab fiqh pun ada juga dia panggil kata sifat ma'ani di dalam bab jinayah. Pendengar, pendengar apa semua, itu panggil sifat ma'ani. Maka pada Allah Ta'ala pun panggil sifat ma'ani juga. Katanya
iradatu. Kedua-dua ini al-muta'alliqan. Al-muta'alliqan yang bertakluk oleh keduanya bijami'il mumkinat. Al-muta'alliqan bijami'il mumkinat yang bertakluk oleh keduanya dengan sekalian kawan yang mungkin. Kudrat iradat kedua-duanya bertakluk dengan sekalian kawan yang mungkin. Dengannya kawan-kawan yang mungkin itu adalah muta'allaq bagi sifat kudrat dan sifat iradat. Dia sini sama dengan sifat-sifat yang dulu. Maksudnya tidak mendatangkan ta'rif, tidak mendatangkan ta'rif. Bahkan di sini maksudnya yang sebut di sini sebut sifat, sebut ta'alluq. Tengok kudrat iradat yang bertakluk, ilmu al-muta'alliq bijami disebut ta'alluq dia. Dari sebab sifat ma'ani kesemuanya, dengan sebab sifat ma'ani kesemuanya ialah ibarat daripada satu sifat, suatu kawan yang ada pada zat, yang berdiri pada zat, yang ada suatu kawan yang ada pada kharij, suatu sifat, suatu kawan yang ada pada kharij. Dengan maknanya kalau Allah Ta'ala nak bagi kita nampak, kita boleh nampak. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita lihat, kita boleh lihat. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita lihat, boleh dengar. Sebab setiap benda ada boleh didengar dan boleh dilihat. Sebab sifat ini adalah sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah. Sebab itu semuanya dalam sifat ini sifat wujudiyah, sifat yang ada. Al-Qadim bizatihi ta'ala dan berdiri bizat. Gitu kesemuanya. Maka setengah daripada perbezaan di antara sifat-sifat ma'aninya ialah ta'alluqnya. Ta'alluqnya. Maka di sini katanya al-muta'alliq yang bertakluk oleh keduanya, yang bertakluk oleh keduanya dengan sekalian kemungkinan. Yang bertakluk dengan yang bersangkutan, yang bersangkutan dengan sekalian benar yang mungkin. Sebab apa dia? Sebab kudrat ta'alluq dia, ta'alluq taksirkan, meniada dan meniada. Kudrat ta'alluq dia ialah ta'alluq taksir, meniada dan meniada. Al-ijab taksir ialah al-ijab dan al-idam. Al-ijab dan al-idam, meniada dan meniada. Iradat cara ta'alluq dia adalah taksis, menentukan kemungkinan dengan setengah-setengah daripada sifat yang harus baginya. Maka dengan sebab kudrat ini tugas ta'alluq dia meniada dan meniada. Maka daripada tadi kita dah tahu bahawasanya meniada, apa makna meniada? Meniada ialah mengubah daripada tiada kepada ada. Meniada ialah betul-betul ialah mengubahkan daripada tak ada
ialah ibarat daripada mengubahkan daripada ada kepada tiada. Jadi cuba kita perhati di situ, tak ada ubah kepada ada. Maknanya tak ada itu boleh ubah kepada ada. Maknanya benda tak ada terima ada. Takkan begitu. Mengada itu apa maknanya? Mengubah daripada asal tiada kepada ada. Maknanya asal bendanya tidak ada, diubah kepada ada. Dan maknanya benda itu benda tidak ada tetapi diubah kepada ada. Maknanya tak ada bukan tak ada yang wajib, tak ada dia tak ada yang terima ada. Benda apa? Benda yang tidak ada tetapi terima ada, benda mungkin. Dan satu lagi tambah yang ialah tidak. Apa dia? I'dam. I'dam maknanya ubah daripada asal ada kepada tiada. Lepas tu benda apa yang ada boleh berubah kepada tiada? Benda mungkin. Sebab kalau benda wajib, benda ada tak boleh berubah kepada tiada. Kalau benda mustahil, benda yang tiada tak boleh berubah kepada jadi ada. Dengan sebab itulah, dengan sebab benda wajib ada tak terima diubah, tak terima berubah kepada tiada. Maka dengan sebab benda wajib ada tetapi tak terima berubah kepada jadi tiada, maka tak ditanduk oleh kudrat. Sebab kudrat kalau tak ada dia berubah kepada tiada, kalau ada dia akan berubah kepada ada. Maka benda wajib, benda ada tak terima tiada. Macam mana? Benda mustahil tidak ada, tak terima ada. Macam mana nak ubah daripada nak mengada tak boleh. Sebab nak mengada daripada tak ada kepada ada. Kalau itu benda mustahil, boleh ke tidak nak mengada? Benda mustahil boleh ke tidak nak mengadakan? Jawabnya tak boleh. Sebab apa? Sebab hakikat benda mustahil ialah benda yang tiada tak terima ada. Kalau katanya mengadakan nanti dia ada, kalau benda tak ada terima ada, maka bukan mustahil. Sebab itu tanya kuasa atau tidak Allah Ta'ala menjadikan tangannya. Kuasa atau tidak Allah Ta'ala menjadikan tangannya. Maka kita jawab katanya anak dia itu benar mungkin atau tidak, benar mungkin atau tidak, takluk atau tidak kudrat Allah Ta'ala dengan anaknya. Tidak bertakluk sebab anak dia adalah kalau yang mustahil, sebab anak dia itu ialah benda yang ada, benda yang tidak ada, walaupun ada tak terima ada. Dan kata dia tak terima ada, macam mana nak mengatakan? Sebab itu tidak takluk dengan mustahil. Dan dia tak takluk juga dengan benda wajib. Sebab benda wajib ni benda tetap ada, benda mesti ada, tak terima tak ada sama sekali. Maka boleh atau tidak nak meniadakan benda wajib? Tak boleh. Sebab apa? Sebab hakikat wajib ialah benda yang ada, tak terima tiada. Kalau katanya ada yang meniadakan jadi tak ada, benda wajib, bahkan benda mustahil. Sebab pengertian makna wajib, makna mustahil begitulah. Sebab benda wajib, benda ada, tak terima tiada. Macam mana nak meniadakan? Tak boleh di awal lagi, tak boleh di awal lagi. Sebab kita katanya boleh minum kalau roti, boleh minum kalau roti.
makanan, kan? Betul-betul fikir. Roti ini dia makanan. Kalau nak makan boleh, tapi nak minum tak boleh. Sebab dia bukan minuman. Dia bukan minuman. Kita nak minum boleh tak? Tak boleh. Sebab kalau katanya boleh makan ketiga air, boleh makan ketiga air, jawabnya tak boleh makan. Hanya air boleh minum. Sebab hakikat air ni adalah minuman yang kita boleh gunakan minum. Tapi masa cakap nak makan minum, ya. Tapi kalau kita pilih betul-betul roti tak boleh minum, air tak boleh nak makan. Gitu. Tadi ada satu benda dalam kitab ni, tapi itu dia bunyi. Tapi ada setengah-setengah kitab dalam kitab hadis Nabi, dia gunakan aklu laban, susu. Dia gunakan aklu laban sebab dia tak orang katanya minum benda cara boleh minum. Sebab susu dia tidak setengah kata masuk makanan. Susu ini sebagai tambahan. Susu dia tidak setengah kata masuk dalam makanan, setengah kata masuk dalam minuman. Kenapa kata susu masuk dalam makanan? Sebab dia mengenyang, bukan dia memuaskan dahaga. Sebab kalau minuman dia bukan mengenyang, dia memuaskan dahaga. Kalau makanan dia tidak memuaskan dahaga, dia mengenyangkan. Maka susu masuk dalam. Kita minum susu nak mengenyangkan, nak memuaskan dahaga. Ya, minum susu bukan nak puas dahaga. Susu untuk mengenyangkan. Lalu itu tindak kepada susu ini ialah kalau dimakan, dia bagi makan. Sebab itu setengah-setengah cakapan dia bagi makan susu. Ingat, kalau kata makan susu yang kata sebab dia tidak kata susu adalah makanan. Sebab itu dia bagi aklu laban. Ada setengah cakapan begitu. Sebab dia susu adalah makanan. Dia kata syuk laban. Tapi masyarakat sekarang ni ialah minum susu. Sebab tidak kepada susu itu adalah minuman. Tapi kalau tidak kepada susu adalah makanan, dia tak payah minum susu, dia makan susu. Hakikatnya begitu. Sebab tu tidak nak bagi nampak contohnya, kata roti boleh minum kalau dia kata ambil masuk mulut mahu dengan. Jadi memang itu boleh. Tapi nak bagi cakapan minum kalau tidak susu, roti jawabnya tak boleh nak minum. Yang kita boleh bagi makan. Sebab roti adalah makanan. Itu saja kalau nak bandingkan. Kodrat, kenapa dia tak tahu dengan kena wajib, kenapa dia tak tahu dengan kena yang mustahil. Sebab benda wajib tak terima tiada, sebab benda mustahil tak terima ada. Nak mengajar dan mengajar akan benda yang terima ada, mengajarkan kalau yang terima tiada. Gini juga ibadat. Ibadat yang menentukan dengan kalau yang harus. Boleh menentukan dengan kalau yang harus. Kalau yang tak harus, kalau yang wajib, kalau yang mustahil. Macam mana dia menentukan wajib, kalau mustahil? Sebab benda wajib dah tentu ada, nak menentu dengan tiada baru dia. Benda mustahil, benda yang tiada tak terima ada. Macam mana nak menentu dengan ada padahal dia